jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hadirin muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, dan kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita sama-sama di atas izin dan inayah daripada Allah menunaikan tanggungjawab kewajipan kita solat berjamaah dan meneruskan agenda kita sebulan sekali ya. Bulan lepas kita dah masuk surah Yasin lah. Jadi dia bila sebulan tu dia kadang-kadang kena ulang banyak balik kan. Jadi kita dah masuk surah Yasin. Perbincangan dia, jadi kita tadabbur dan kita kupas ayat dan kalimah. Dia lambat sikit tu. Kita kupas apa? Ayat dan makna kalimah tu dalam ayat. Biar sikit tapi dia besar makna, dan kita ambil faedah daripada ayat-ayat tersebutlah. Dan kenapakah kita kena memahami ayat-ayat Allah ni, tadabbur? Kerana sebagaimana Nabi SAW sabda kan, yang mana kita berhajat selepas mati nanti kita hadap benda ni. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Quran ni adalah pemberi syafaat yang pasti diperlukan nanti, yang pasti dapat siapa yang ambil dia. Yang kedua, mahilun musaddaq, dan dia juga pendakwa raya yang pasti akan menyusahkan orang semua nanti. Dua, satu dia dapat tolong kita dan semua akan memerlukannya nanti. Yang kedua, mahil, iaitu dia akan dakwa kita dan siapa pun tak boleh lari daripada dakwaan. Bila mereka akan sedar? Lepas mati nanti. Jadi kemudian apa jalan dia? Man ja'alahu amamahu. Siapa yang nak dapat pertolongan dia ni, syafaatnya, jadikan Quran amam, imam depan dia. Jadi macam mana jadikan imam Quran imam ni? Apa syarahan dia? Iaitu dibaca dan dipahami supaya boleh ikut perintah-perintah dalam dia. Itu imam maknanya. Mesti nampak, mesti dengar bunyi dia. Kan kalau kat imam ni, dia dah rukuk ke belum, dah sujud ke belum, kita pun tak tahu. Kalau tak ada, kuatkan kan sebutan tu, setiap tu. Jadi mesti dipelajari, mesti diketahui supaya benar-benar dia amamahu, dia jadi imam kita di depan. Jadi siapa yang jadikan dia Quran ni depan dia dan diikut, qadahu ilal jannah, Quran akan pimpin dia masuk syurga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrih, siapa yang jadikan Quran di belakang dia. Apa dia? Kebalikan daripada yang tadilah. Dia tak peduli nak tahu makna dia apa, tak peduli untuk tahu apa perintah dalamnya. Dia sedang jadikan Quran di belakangnya. Apa dia? Saqahu ilan nar, Quran akan heret dia masuk neraka. Jadi kerana hadis ni dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, maka wajiblah kita untuk berusaha di samping membaca dan berusaha memahami ayat-ayat Allah semampu yang boleh. Sebab Allah akan tanya kita bukan keputusan, kepandaian kita tu, tahap mana kamu ni, level mana, tidak. Tapi sejauh mana usaha kamu untuk ambil berat benda ni. Apa bukti kamu ambil berat ni nak faham Quran? Kamu datang ke? Ataupun kamu pilih yang lain? Itulah sebagai bukti kita nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok sedikit sebanyak, saya pilih ni surah yang kita sinonim, dia biasa kan? Surah Yasin lah. Jadi kita berhenti itu baru kalimah kedua, ketiga. Jadi pertama kita bincang Yasin. Yasin ayat 1. Yasin ni huruf muqatta'ah sebagaimana dalam huruf-huruf yang lain. Banyak. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, ta sin, kan? Ta sin mim nun, ha mim, itu semua. Jadi termasuklah Yasin, dia ada sebanyak huruf ni disebut huruf
huruf muqatta'ah ada 30 surah, ada 29 surah. Ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Jadi semuanya dimulakan, surah yang dimulakan. Kemudian ada sebanyak berapa huruf muqatta'ah ni? Ada 30 huruf. 30 huruf muqatta'ah ni. 30 huruf. Dan binaan huruf muqatta'ah ni hanya ada daripada huruf hijaiyah. Ada 14 huruf hijaiyah yang dibina menjadi huruf muqatta'ah. Bukan semua huruf hijaiyah dalam Quran, dalam bahasa Arab ada 28 kan? Daripada alif sampai ya. Ada 28, dia kata ada 29. Namun yang digunakan daripada semua tu, yang digunakan jadi huruf muqatta'ah hanya 14 je. Betul kalau ulama sebutkan dia punya nas dia, matan dia supaya mudah ingat. Ni dia punya matan dia. Nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Jadi kalau kita kira ni, nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha simpul, sin dan ra. Ada 14. Jadi ni semua huruf-huruf ni dibina menjadi huruf muqatta'ah dalam semua surah-surah tu. Alif, lam, mim. Ada tak alif sini? Alif, lam, ada lam, ni lam, ada mim. Gabungan ni semua. Jadi para ulama dia buat jadi satu matan. Apa makna dia? Makna dia sesuai dengan huruf muqatta'ah ni. Apa kita cuba kita baca. Nasun hakim qati' lahu sir, iaitu teks ataupun nas, satu teks yang penuh hikmah, yang tetap keputusannya, miliknya rahsia. Rahsia siapa? Rahsia Allah. Ini. Jadi huruf muqatta'ah ni apa? Sejenis teks yang penuh hikmah, yang tetap. Qati' ni yang mana? Yang tetap keputusannya, lahu sirun, baginya rahsia. Baginya rahsia. Sebab itu untuk kalimah yang macam ni kita tak perlu bincang panjang-panjang. Apa makna ya, apa makna sin, tak perlu. Kita cukup ambil dua pendapat. Satu yang mengatakan dia hanya huruf saja. Dia hanya huruf macam kita baca macam ni ya. S ni huruf S. A. Huruf. Bila dia gabung baru jadi apa? Ayat kan? Saya. Itu pendapat pertama, maknanya dia huruf. Namun dia ada hikmah. Hikmah dia adalah Allah nak menarik orang-orang Arab tu menggunakan pertuturan dia sendiri yang dah lama dia gunakan, beribu tahun dia pakai. Dia biasa pakai huruf hijaiyah tu sekian lama dan buat pelbagai bait syair, tapi dia tak pernah buat yang macam ni. Jadi bila disebut Yasin, akhirnya mereka tercengang dan mereka nak tahu apa lepas ni. Itu satu hikmah dia. Itu pendapatlah pertama. Yang kedua, pendapat mengatakan ini huruf kita masuk ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Jadi bila sebut ayat mutasyabihat ni, dalil dia dalam surah 3 ayat 7. Ada satu ayat tu panjang. Bahagian dia disebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada siapa pun yang tahu maksudnya, takwilnya, melainkan hanya Allah. Serahkanlah dalam bahagian ni pada Allah, sebab dia termasuk mutasyabihat, bukan muhkamat. Okey, habis. Ni maklumat tentang Yasin yang kita boleh dapat. Seterusnya Allah sebut apa dia? Wal Quran Al-Hakim. Wal Quranil Hakim. Baik, seterusnya Allah bersumpah
dengan sesuatu yang besar, iaitu Al-Quran. Jadi di sini waw ni maknanya apa? Ni boleh terjemah, ni demi. Demi Al-Quran. Al-Hakim, jadi kita terjemah yang penuh hikmah. Yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi apa faedah dalam penyusunan ni? Kenapa ada wa? Dan beza kalau tak ada wa? Sebab kebanyakan ayat yang lain tak ada wa. Tapi ada ayat tertentu Allah tak ada waw demi. Tak semua ayat dalam Quran ada demi. Jadi kalau kita baca Yasin Al-Quranul Hakim, sampai makna dia juga. Yasin Al-Quran itu penuh hikmah. Tapi ini bukan sekadar ayat biasa. Allah kata apa? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sama ke ada beza? Apa? Menunjukkan apa? Jadi menunjukkan sini Allah dalam Quran ni, maknanya Quran ni untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, untuk manusia. Jadi manusia ni dalam dia menerima maklumat, dia ada 3 sikap je. Satu, golongan pertama, golongan ni khaliyu az-zihn. Khaliyu zihnun, iaitu ini yang hati dia kosong, hati dia bersih. Jadi dia terima maklumat masuk terus je. Golongan ni. Ni golongan pertama. Golongan kedua, mutaraddid. Mutaraddid. Ini apa? Ini dia ada ragu-ragu sikit. Yang ketiga, jenis maksud yang ketiga nama dia munkirun. Ini nama apa? Menolak maklumat. Menolak maklumat. Ini kategori manusia yang ada daripada zaman sebelum-sebelum lagi lah. Cipta manusia inilah yang wujud. Baik. Bila masuk waw ni, menunjukkan satu, Allah bersumpah. Jadi sumpah ni maknanya menunjukkan ada golongan Allah nak fokuskan ayat ni sebenarnya untuk menerjah golongan ni. Dan ni menunjukkan Quran ni kebanyakannya bila datang maklumat Quran tu, ramai yang bersikap nombor 1 ke kedua ataupun kedua dan 3. Saya rasa jawapan dia menunjukkan Quran ni sekarang ni nak menggambarkan Al-Quran ini sebenarnya bila Quran ni sampai kat kita daripada zaman Nabi, menunjukkan ramai yang senang masuk ke ataupun ramai yang dua ni. Berdasarkan ayat ni. Siapa boleh jawab? Menunjukkan Quran dari sejak dulu sampai sekarang, Quran sikap orang dengan Quran dua ni. Yang ni sikit je. Sebab tu zaman Nabi kan, berapa orang yang ikut mula? 40 orang aja. Daripada ribu-ribu orang tu 40 aja. Bahkan keluarga Nabi pun yang dekat pun tak ikut. Pakcik Nabi tu kan. Jadi itulah sifat bukan Quran saja, tapi itulah umat terdahulu. Sebab tu disebut apa? Dalam surah Fa'aba aktsarun nas, surah Al-Isra. Ayatnya. Saya ayat 40. Ayat 89.
ayat 89. Surah 17 ayat 89. Kita tengok ayat tu Ada Quran. Boleh. Ayat dia saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad sarafna lin-nasi fi hadzal Quran. Bercari. Ayat 89. 291 surat. Surat 291. Boleh. 291. Ayat dia. Ayat 89. Linnasi fi hadzal Quran. Dan demi sesungguhnya kami telah saraf. Saraf ni Allah dah buat macam-macam ayat. Macam bentuk ayat dah. Cikgu kan, kalau kat sekolah tu dia buat latihan yang ni. Murid dia tak dapat, dia buat corak latihan lain pula. Dia buat corak lain pula, bagi murid tu faham bab tu. Itu dekat dunia lah. Allah Subhanahu Wa Taala ni saraf ni maknanya mendatangkan macam-macam kaedah untuk tolong kita manusia, untuk manusia. Dalam Quran min kulli masal, macam-macam bentuk. Tapi apa ramai yang manusia buat dengan Quran? Fa'aba aktsarun nas illa apa? Kufur. Melainkan dia buat tak tahu. Kufur ni antaranya dia buat tak peduli. Apa yang Allah khabarkan. Banyak Allah buat. Walaqad banyak ayat-ayat macam ni dalam ayat lain. Kebanyakan manusia apa dia? Dia enggan untuk ambil peduli benda ni. Abang ni dia enggan. Tolak. Tak nak ambil tahu pun. Dia remeh je, dia rasa biasa-biasa. Tapi dalam yang manusia buat tadi, dalam berita tu, itu dia. Drama, ya, dia tengok betul-betul cukup-cukup. Dia faham, dia hadang habis. Tapi bila dia baca satu ayat ni, dia tak nak peduli. Cukuplah, habis. Itu gambaran dia. Fa'aba, ya ramai ke sikit yang buat? Ramai kebanyakannya. Kita yang mana satu? Kita yang abah ke yang betul-betul bila baca Quran ni, kita tak akan baca macam baca novel lain. Baca buku lain. Kita tak akan ambil Quran ni, kan? Kita ambil Quran lebih daripada kita tengok drama. Ada tak buat ni? Ke kita akan tengok betul-betul yang lain berbanding Quran? Kebanyakan manusia enggan untuk bersusah-susah nak faham ni. Sedangkan Allah kata apa? Dalam surah 15 ayat, Quran ni ada perintah Allah. Allah suruh kita pening-pening dengan perintah Allah ni. Dalam surah 15 ayat 94. Itu 94. Ayat dia fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Betul? Apa makna fasda'? Fasda' itu perintah. 94. Fasda'. 267. Surat 267. 267. Ada. 267. 94. Betul Baris kedua pendatang. Surah Al-Hijr. Ini dah hampir habis surah dah. Ayat akhir dia 99. Ini nak penutup dah, Allah dah buat kesimpulan. Setelah Allah cerita macam-macam kisah dalam dia. Kisah kaum yang diazab
Jadi kesimpulan ni Allah kata apa? Fasda'. Apa makna fasda' ni? Fasda' ni antara makna dia sekarang ni dakwah ini adalah tanda untuk Nabi jangan suluk-suluk lagi dah. Terus apa orang kata? All out. Ayat ni adalah suruh Nabi all out habis dah. Biar pening-pening lah, all out. Cari jalan macam mana, biar orang nak bunuh ke apa, all out. Ayat ni. Jadi maksud fasda' ni apa? Kalau dalam surah Al-Waqi'ah, dalam syurga nanti ada arak. Kan? Ayat surah 56 ayat 19 tu. Arak tu ada kat dunia, kita minum, kita apa? Sadda', kita akan pening dan mabuk. Sedangkan di syurga nanti apa? La yusadda'u anha wala yunjifun. Mereka tak pening minumnya dan tak mabuk. Jadi fasda' ni maknanya apa? Berpening-peninglah kamu. Berpening-peninglah untuk buat apa? Bima tu'mar. Bima tu'maru. Tu'mar apa? Apa yang engkau diperintahkan, iaitu dalam Quran. Jadi ini perintah Allah kepada Rasul untuk apa? Berpening-pening, ikut fikirkan macam mana nak jalankan perintah Allah dalam Quran. Macam mana nak pening? Kalau tak faham, boleh pening. Pertama nak syarat nak pening, nak buat kerja dulu, pening apa dulu? Pening belajar dulu Quran ni. Belajar macam mana? Sampai dah jenuh, dah faham dah, oh ini rupanya. Sekarang kita nak jalankan. Yang banyak kita pening, belajar apa? Macam mana nak kayakan diri kat dunia ni? Kita dah dijamin syurga tak macam Nabi? Ya Allah suruh pening-pening. Jadi Nabi itulah kerja dia. Lepas dia dapat ayat ni, ini Nabi all out terus. Dia kata apa ni? Qad madat waqtu reha. Sekarang bukan belum, dah habis dah waktu aku nak rehat. Sekarang bukan masa aku nak rehat, aku dah kena berhenti rehat dah. Tak boleh dah duduk-duduk lagi dah. Nabi ni bukan pernah rehat pun. Tapi ini maknanya seolah-olah dia masih rasa dia rehat lagi. Kalau dia duduk, tak dakwah terang-terangan. Bayangkan. Sedangkan Nabi ni dah dapat syurga. Jadi kita patut tak berehat-rehat. Quran banyak tak faham lagi, tapi rehat-rehat, boleh tengok TV lagi, boleh lagi santai-santai. Kalau kita pun ada, kita nak biarkan ke yang bawah terus rehat-rehat juga dengan Quran. Anak-anak kita yang masih santai-santai lagi, tak memahami kalimah Allah tapi dia boleh faham yang lain. Kita nak biar rehat-rehat lagi. Kalau kita rasa saya dah tak mampu dah. Kita nak pindah ke siapa? Adakah saya nak biarkan yang lain juga tak mampu macam saya? Ke kita nak ubah keadaan? Ubah keadaan tu. Belajar. Suruh anak-anak belajar Quran sampai memahaminya. Bukan belajar baca saja. Hafaz saja bagus. Tapi memahami apa yang dihafaz. Itu. Itulah Quran. Quran yang hebat ni. Sebab itu Allah bersumpah. Tengok bagaimana manusia ni. Bila dapat maklumat dari yang lain. Mereka tak ragu. Mereka ambil sungguh-sungguh sampai buat tu. Tiba-tiba dapat maklumat daripada aku. Tengok apa mereka buat. Faham pun tak mau. Faham pun tak mau. Wa aba aktsarun nasi illa kufura. Jadi ini kita kena sedari muhasabah keadaan sini. Keadaan ni. Jadi sebab itulah inilah sumpah Allah kepada Quran. Sebab itu dari sudut waw qasam ni dia ada 3 benda yang kita kena perhatikan. Pertama, bila bersumpah ni nak tahu sumpah tu sumpah yang agung atau sumpah biasa-biasa atau sumpah tu hina. Pertama, lihat siapa yang sumpah. Kan? Kalau yang bersumpah tu dah terkenal dengan penipuan, pembohongan, pencuri, jadi sumpah dia sumpah yang hina. Kalau yang bersumpah tu ada terkenal dengan kebaikannya, sumpah dia sumpah yang baik. Kalau yang bersumpah tu adalah yang mencipta alam ni, agak-agak tahap mana sumpah dia kita nak letak? Boleh direndahkan ke ataupun kita kena rasa besar ayat ni? Jadi kita dah baca Yasin berapa lama? Rasa tak agung sumpah dengan Quran? Kalau rasa agung dengan Quran, maknanya apa kita buat dengan Quran? Baca selalu lagi. Apa yang Allah khabarkan pada saya ni?
Supaya kita dah terelak daripada apa dia? Golongan yang ini. Kita nak jadi golongan yang hati dia bersih. Qali zihni ni apa? Segala maklumat Quran tu masuk dalam jiwa kita. Okey. Itulah Al-Quran. Allah bersumpah demi Al-Quran. Yang kedua, Al-Hakim. Al-Hakim. Saya terus pergi ke Al-Hakim lah. Sebab Quran kita dah sekalikan. Jadi Al-Hakim ni ada, kita sebut apa? Yang maha, yang penuh hikmah. Yang penuh hikmah. Jadi sebenarnya dia ada 3 pecahan maksud dia. Pertama, Al-Muhkim. Yang kedua, Al-Muhkam. Dan yang ketiga, Al-Hakim. Al-Hakim ni ada 3 pecahan makna. Pertama, Al-Muhkim. Yang kedua, Al-Muhkam. Dan yang ketiga, Al-Hakim. Contoh, apa makna Al-Muhkim ni? Yang pertama, kita boleh tengok dalam surah Luqman ayat 9. Maksudnya yang bijaksana. Dan ayat ni Allah firman, kita ambil bahagian di tengah tu, wa'dallahi haqqa. Wa'dallahi haqqa. Wa'da ni ada janji daripada Allah. Janji daripada pihak atasan. Ataupun undang-undang daripada pihak atasan. Itu nama dia wa'indal. Dalam Quran ni banyak ada wa'dan, ada ahdan. Ain ha dal. Iaitu perjanjian di antara dua pihak untuk melakukan kerja. Kerja-kerja yang disetujui sama-sama dua pihak. Muka surat. Jadi di sini Allah kata janji Allah itu dalam Quran apa dia? Allah kata tentang syurga dan neraka, siapakah yang layak untuk syurga dan siapakah layak untuk yang akan dihumban dalam neraka, semua dah jelas dalam Quran. Macam sejelas apa? Nabi kata sejelas matahari yang menyinar ni. Tak ada seorang, tak ada satu pun yang aku tinggalkan jalan untuk masuk syurga dan jalan mengkhabarkan kenapa masuk neraka. Tak ada satu pun aku tinggalkan, Nabi kata. Dalam Quran semua ada dah. Jadi sepatutnya kamu tak ada masalah untuk lalui, dapatkan jalan. Tapi kenapa ramai yang akan diazab? Sedangkan wa'dallahi haqqan, dah jelas. Sebab itu wahuwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa. Di sini maksudnya dalam Quran ni kebijaksanaan itu terkumpul dalam Quran ni. Jadi siapa yang nak bijaksana dalam hidup dia, apa dia sebenarnya? Ambillah hikmah yang terkumpul dalam Quran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua nama dia Al-Muhkam. Mana dia? Jadi muhkam ni sebagaimana ayat surah ni tadi. Minhu ayatun muhkamat. Muhkam ni apa? Ayat yang contohnya surah 30, surah 11 ayat 1 yang menjelaskan
Jadi Quran hakim yang maknanya Quran yang menjelaskan perkara-perkara yang penting untuk kita. Kita tengok ayat 11. Surah 11 ayat pertama. Dua satu. Okay. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun uhkimat. Nampak ayat tu kan? Uhkimat ayatuhu. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi kitab ini apa? Disusun, jelaskan ayat dia, disusun satu persatu sebab tu bagi menjelaskan ayat-ayatnya, kemudian fussilat, dicerakin-cerakinkan. Fussilat tu dipisah-pisahkan supaya maklumat tu lebih detail dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha khabir, mendalam pengetahuannya. Ini makna yang kedua hakim lah. Dan yang terakhir al-hakim ni ialah maksud dia yang menetapkan keputusan. Yang menetapkan keputusan. Segala apa yang disebut dalam Quran, keputusan dia tak akan berubah lagi dah. Dalam surah 6 ayat 114, firman Allah Subhanahu wa taala, afa ghairallahi abtaghi hakama. Adakah patutkah selain Allah itu aku mencari penentu untuk menetapkan satu hukum? Sedangkan wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Sedangkan dialah yang menurunkan kamu kitab yang penuh penjelasan di dalamnya. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbik. Sedangkan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab dahulu, mereka yakin, mereka mengetahui bahawasanya ia diturunkan daripada Rabb yang mencipta sekalian alam ini dengan kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu jadi orang-orang yang ragu. Jadi maksud Al-Quran, demi Al-Quran, tadi kita dah faham dah kenapa Allah bersumpah menunjukkan Quran ni ramai yang rupa-rupanya sikapnya menunjukkan keraguan daripadanya. Perbuatannya menunjukkan yang dia ragu dengan Quran. Walaupun dia kata apa? Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia dia cakap, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tanya dia, beriman Quran ni bagus tak? Bagus. Tapi tengok dengan Quran dia berapa banyak, dengan yang lain lebih banyak. Dia hanya cakap, tapi hakikatnya perbuatan ni tak menggambarkan. Itu masuk juga. Sebab tu Allah bersumpah demi Quran, menunjukkan pentingnya Quran tu. Kemudian Al-Hakim maknanya apa? Penuh hikmah dalam tiga makna ni. Iaitu yang bijaksana, yang jelas dan menetapkan keputusan yang muktamad kelak nanti. Tak ada siapa boleh langgar lawan keputusan ni. Walaupun di dunia ni dia nak lawan, tapi akhirnya dia akan diheret sama-sama nanti. Dia akan binasa juga. Ni yang ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dalam seterusnya, ayat yang ketiga Allah sebutkan innaka la minal al-mursalin. La minal mursalin. Jadi sesungguhnya engkau, ni ayat 3. Jadi kat sini ada
innaka laminal mursalin. Ini dia punya maklumat yang Allah sumpahkan tu. Jadi Allah yang bersumpah dan Allah bawa sumpah itu dengan meletakkan apa sebagai objek sumpah? Al-Quran. Dan apakah maklumat sebenarnya yang Allah nak sumpahkan, nak menunjukkan maklumat ni penting? Yang ini. Inilah maklumat. Ini muqsam alaih. Jadi kat sini sumpah ni ada pertama muqsim, al-muqsim. Kemudian ada tu qasam, al-muqsim, siapa yang bersumpah. Kemudian alat sumpah dia wa. Kemudian muqsam bihi, apa objek yang diletakkan untuk menguatkan sumpah Al-Quran. Kemudian muqsam alaih, apa yang nak disumpahkan tu maklumat apa? Innaka laminal mursalin. Itu maksud dia. Innaka laminal mursalin. Ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan dalam bila bersumpah dalam Quran. Contohnya wal asri. Pertama, siapa yang sumpah? Allah. Agungnya sumpah. Kedua, Allah gunakan alat apa untuk sumpah? Wa. Alat sumpah ada banyak. Wa ada, billah ada, tallah ada, ataupun aqsam dalam fi'il pun boleh. Banyak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah letak apa sebagai menguatkan sumpah tu? Masa. Maknanya masa tu, barang untuk diletakkan tu mesti barang tu power. Menunjukkan Quran ni agung. Menunjukkan masa tu juga manusia apa? Manusia juga ragu-ragu dengan masa. Dia rasa masa tu suka hati dia je, dia boleh buat apa saja. Dia banyak buang masa, akhirnya rupanya benda yang sepatutnya. Betul, asri tu maknanya sebenarnya lah kata masa kamu ni suntuk. Tapi kamu rasa masa kamu macam banyak sangat. Sedangkan masa kamu macam waktu asar je. Tak sampai 3 jam. Asar maghrib tak sampai 3 jam, sekejap je. Itu masa kita sebenarnya dalam hidup. Betul, Allah bersumpah demi masa. Demi fajar wal fajri. Menunjukkan waktu fajar tu waktu yang amat mustahak. Itulah maksud sumpah-sumpah tu. Okey. So, baik, kita pergi ayat yang ketiga. Di terjemahan dia, innaka, sesungguhnya engkau. Sama juga. Di sini ada satu penegasan yang Allah nak berikan. Innaka laminal mursalin. Jadi kalau kita buat ayat abuka maridun. Bapa engkau sakit contohnya. Ini untuk golongan macam mana? Golongan yang pertama tadi. Bapa engkau sakit, oh dia terus percaya pergi. Tapi orang tu dia ada ragu-ragu pula. Ya ke? Kena guna apa pula? Inna abaka marid. Sesungguhnya bapa engkau sakit. Dia tak percaya lagi, dia masuk golongan ketiga. Ini yang menolak pernyataan langsung. Kena tambah apa? Wallahi inna abaka lamarid. Jadi ini yang ayat ni kelas yang pertama ke, kelas yang kedua ke, kelas yang ketiga? Ayat Allah ni dalam surah Yasin. Jadi kelas tadi kan, ni kelas pertama. Golongan pertama, Abu Kamaridun. Contoh ni kan. Bapa kau sakit, kenyataan lalu macam tu je. Dia ragu-ragu yang kedua. Kita tambah sikit. Inna abaka marid. Sesungguhnya bapa kau sakit. Dia pun tolak langsung. Jadi kita kena guna uslub ketiga. Jadi dalam ayat ni nah uslub yang ketiga. Ini uslub ketiga. Maknanya menunjukkan manusia yang lebih dahsyat daripada sebenarnya bukan ragu pun. Tolak langsung. Itu yang ramainya. Sampai Allah guna dalam ayat surah Yasin yang kita baca selama ni, sebenarnya lah kenyataan insya' tu. Uslub yang ketiga yang paling dahsyat sekali. Sebab nak pakai ni susah, dalam mahkamah aja pakai ni. Sampai kena sumpah kena kan. Dalam mahkamah je. Allah bawa surah Yasin yang kita baca selama ni, yang jenis yang mana? Yang ketiga menunjukkan ramai sangat yang sebenarnya nak peduli langsung. Itu penekanan dalam ayat ni. So itu ada apa? Ada sumpah satu. Kemudian ada taukid dua. Kemudian ada la tiga. Tiga jenis penegasan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah. Lepas tu manusia lepas baca dah.
Yasin tak faham apa pun. Mula baca tadi dah tegas 3 kali dah. Lepas tu tak faham apa juga. Betul tak? Maknanya kita faham tak apa kenyataan yang Allah nak bagi ni? Kita rasa tak penegasan yang dahsyat ni? Tak rasa apa-apa. Seharusnya pembaca Yasin sepatutnya disedar benda ni. Ahlu Yasin kena sedar benda ni. Mula mukadimah lagi dah tegur kuat-kuat dah. Tapi yang penerima teguran tu tak terpanggil pun. Biasa-biasa je. Itu satu. Inilah maksudnya yang nak tengok. Sebab apa kenapa bincang ini lama sikit? Sebab mukadimah sebenarnya dah besar dah bagi kita. Saya nak jelaskan mukadimah yang selama ni kita baca Allah sangat besar. Allah tegaskan. Baik. Sebab itu Allah kata sesungguhnya engkau 1, 2, 3 benar-benar termasuk dari kalangan siapa? Mursal apa? Para orang-orang yang diutus, bukan pengutus, yang diutus. Sebenarnya apa? Hak untuk utuskan sesuatu bukan hak siapa-siapa melainkan hak siapa? Allah. Hak untuk memilih siapa untuk dilantik hanya hak siapa? Hak Allah saja. Sebab tu dia guna sirah mursal. Mursal ni diutus, pasif, bukan aktif. Okey. Apa maksudnya mursal ni? Kalau bahasa Inggeris dia apa orang yang menghantar dia apa? Deliver ni messenger. Messenger. Nabi messenger. Kalau kita hari ni apa? Orang yang hantar satu kereta ni, hari ni banyak kan? Kalau kita kata hari ni postman lah hantar barang kan? Kalau ataupun kita order apa? Grab. Susah payah dia hantar berhujan, tiba-tiba kita buat apa? Penghantaran dia tu. Dia jaga barang kita elok-elok ni, dia bagi ini berharga sebab apa? Ini hak orang tu kan. Dia buat apa? Lepas tu kita pun campak gitu je. Itu yang kecil tu. Macam mana agak-agak orang kata dia ni memang apa? Kan ada berlaku kan. Grab tu datang dengan hujan ni, bawa makanan tu, dah sejuk sikit, orang tuan rumah pun dapat tak nak terima. Kita kata apa? Kurang ajar lah orang ni. Dah bagi barang elok-elok kan. Yelah kadang-kadang tu sikit kurang ajar orang ni, orang yang terima tu. Okey. Itu nampak yang macam tu. Sekiranya Rasulullah ni yang paling agung, tak ada boleh challenge ni. Dia hantar barang paling berharga kat kita. Apa dia? Al-Quran. Paling dahsyat ni. Dan ini adalah yang paling menyelamatkan manusia, yang paling untuk jaga kita dalam hidup ni sampai akhirat. Tiba-tiba kita buat apa? Pernah tak orang kata kurang ajar? Atau orang rasa biasa-biasa je? Kan? Asal pun buat tak tahu je, letak tepi je barang tu. Tengok pun tak mau. Ini satu benda yang apa dia? Sebab tu ni nama dia zalim. Perbuatan macam ni meninggalkan ayat Allah ni dan dia ambil yang lain, itu nama dia zalim. Sebab apa? Dia letakkan Quran yang tinggi bukan pada tempat yang sepatutnya. Itu nama dia zalim. Cuba tengok surah, kita tutup dengan surah ni Surah 25 ayat 27 hingga 30. 25 ayat 27 hingga 30 ayat dia 362. ke surat 362 kalau ada yang buka Quran Wa yauma, tengok firman Allah dalam ayat tu. Wa yauma ya'addu zalim. Dan pada hari itu ya'addu zalim. Tak sebut siapa? Tak sebut kafir, tak sebut munafik, tak sebut. Nama dia lebih umum, az-zalim. Apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mawdu'i mukhtassun bih. Itu maksudnya. Itu orang tu diletak satu benda bukan tempat dia, yang mana tempat dia dah dikhaskan mesti letak sini, dia tak letak kat sini. Dia boleh letak tempat lain. Itu nama dia zalim. Sebab tu daripada perkataan zalim ni, perkataan zulmah. Zulmah maknanya gelap. Kenapa gelap? Kenapa sangat berkait rapat dengan kegelapan?
Sebab bila manusia ni duduk gelap, dia banyak buat silap. Tahi kat bawah pun dia terpijak, dia tak nampak. Ada kaitan dengan tu. Bahkan orang yang zalim akan gelap di akhirat nanti. Kat akhirat, dia gelap jalan dia. Auzubillah. Jadi, ketika orang-orang yang zalim apa? Menyesal menggigit dia punya jari tu, dia kata apa? Ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dulu aku ambil jalan Rasul. Apa jalan Rasul? Rasul bawa Quran, ikut. Kemudian apa dia kata? Ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila. Alangkah baiknya, celakalah aku ni. Alangkah baiknya kalau aku tak ambil si fulan ni sebagai teman rapat aku dulu. Apa yang dia buat? Jadi ni juga umum. Fulan maknanya apa? Siapa fulan tu? Kalau jadi fulan tu rakan sebelah kita. Hakikatnya fulan ni syaitan lah. Daripada macam-macam segi. Jadi alangkah baiknya, celakalah aku ni, kenapalah dulu, alangkah baiknya kalau aku tak ambil fulan ni sebagai teman rapat aku. Apa yang dia buat? Sampai dia menyesal ni, ayat yang ke-29, 29. Laqad adallani ani zikri. Kenapa? Sesungguhnya dia telah menyesatkan, menjauhkan aku daripada ani zikri. Apa makna zikri kat situ dalam terjemahan? Dia terjemah apa? Laqad adallani ani zikri. Ada jumpa? Nasihat. Lagi makna lain? Peringatan. Lagi? Maksud dia zikri itu Quran. Dalam tafsir maksud dia zikri itu Al-Quran. Tapi Allah tak guna nama Al-Quran. Laqad adallani anil Quran. Ayyu Al-Quran. Az-zikri ayyul Quran maksud dia. Tapi kenapa tak guna laqad adallani anil Quran tapi anil zikri? Kenapa? Kerana intipati Quran itu, Quran dia bukan qiraah. Qiraah apa? Baca. Tapi yang Allah kehendaki hasil baca adalah peringatan. Dia baca tapi tak ambil peringatan. Quran tu datang, ba'da izja'ani. Quran tu bacaan dia datang, tapi dia tak ambil peringatan Quran tu. Bahaya kita baca Quran tak mau ambil peringatan dalam Quran. Bahaya. Ayat dia ni. Quran az-zikr, kan? Jadi ba'da izja'ani. Kemudian wa kana syaitanu lil insani khazula. Memangnya itulah kerja syaitan, dia akan buat apa saja supaya kebaikan yang ada depan mata kita, kita tak dapat. Macam-macam cara. Selagi mana dia boleh, dia akan buat. Ada orang macam semua kita terkena, termasuk yang cakap ni pun sama juga. Ada orang dia apa? Langsung syaitan gagalkan dia, langsunglah zero. Bukan tak baca langsung. Satu. Kan? Dan tak peduli pun, dia tak rasa pun terpanggil untuk belajar tu. Yang kedua, baca. Apa syaitan gagalkan dia? Tak apa, baca je. Faham jangan. Tu yang kedua pula. Yang ketiga? Faham dah, tapi dia rekreasi minda saja. Faham? Dia tak amal pun, dia tak buat pun, dengar je. Dan dia bahkan bukan jadikan dia. Dia nampak orang lain. Dia baca Quran, dia nampak orang lain yang salah. Oh, ini si dia. Semua kat orang dia. Apa yang Quran cela dalam Quran, semua kat orang lain, bukan kat dia. Tu yang ketiga. Dan yang keempat? Apa? Yang keempat lebih besar lagi. Iaitu apa? Dia nasihat orang, dia sendiri tak buat. Sama. Macam yang ke depan ni. Cakap, tapi kalau dia tak buat, termasuk orang yang zalim. Itulah hak-hak Quran yang kita kena letakkan. Jadi, masing-masing sesuai dengan kita di tahap yang mana. Diperbaikilah urusan itu supaya tak termasuk golongan yang akan gigit jari menyesal. Kenapa? Quran akan jadi pendakwa, bukan pembela dia. Jadi, apa Rasul nampak ketika melihat ayat ni? Apa Nabi kata akhirnya? Ini golongan yang tak dapat syafaat Quran dan tak dapat pertolongan Rasul. Sebab di dunia mereka sendiri yang zalim diri sendiri. Sebab tu Nabi kata apa? Wa qala Rasul, dan Rasul itu berkata, Rasul ni ayyu Muhammad. Ini ayat ni cerita pasal Nabi, kita kan Nabi Isra. Tengok golongan-golongan yang diazab dah. Nabi dah nampak masa depan dah. Tapi apa Nabi kata? Ya Rabb, wahai Tuhanku. Nabi bagi report je, Nabi keluh je. Inna qaumi takhuzu hadzal Qur'ana mahjur. Mahjur yang saya bagi 4 tadi tu, 5 tadi tu. Pertama, tak peduli nak baca langsung. Yang kedua,
Baca tak boleh nak faham langsung. Yang ketiga, dah faham tak boleh nak amalkan. Yang keempat, dia nampak semua kat siapa? Kat orang lain dia. Yang kelima, dia nasihat orang tentang suruh orang buat baik, di sini tak buat. Ini semua golongan yang zalim dengan Quran. Kan? Apa dia? Itulah maknanya Quranan mahjura. Sesungguhnya kaumku ini ketika Nabi melihat mereka dah kena azab dah. Nabi cuma beritahu kat Allah macam mana mereka jadi macam ni. Kerana di dunia dulu mereka apa? Menjadikan Quran ni barang yang tidak dipeduli, tak dipandang, tak ada nilai. Nilai dia bukan nilai yang sepatutnya. Mungkin ada nilai, tapi nilai bila? Dipandang Quran bila? Nanti bila anak dia nak pergi luar negeri, dipanggil orang baca Quran. Dipanggil orang, dia tak baca pun. Contohlah, kalau ada begitu, kita kena ubah. Dia jadi Quran ni hanya season tertentu saja dia ada, dia rasa. Tapi sedangkan Quran apa dia? Quran ni apa? Tak ada season. Kan? Kita pun anzalna ilaika mubarakun. Quran sentiasa berkat sepanjang masa daripada kita mula sampai akhir. Sebab tu Nabi kata apa? Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buai sampai liang lahat. Tak pernah stop. Maksud Nabi apa? Bila tuntut ilmu mesti datang daripada aku. Apa ilmu daripada aku? Daripada Rasulullah? Al-Quran. Sebab tu dari kecil sekali 7 tahun Nabi kata apa? Dah suruh paksa solat. Solat nak baca apa? Al-Quran. Dah kena ajar dah. Itulah pentingnya ayat ni. Allah bersumpah. Jadi kita tengok Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Mudah-mudahan ayat ni memberi pengaruh besar dalam jiwa kita. Mukadimah. Nanti kita tengok lagi ayat yang seterusnya, yang keempat dan kelima, insya-Allah. Pada bila? Bulan depan pula. Kelas kita sebulan sekali, jadi dia punya momentum tu dia sikit. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghayati ayat-ayat Allah. Lepas ni kita baca, cuba renungi sikit yang kita baca tu Yasin ni, kan? Di samping kita habiskan bacaan, tapi kita jangan lupa apa? Ambil peringatan. Kerana itu termasuk orang yang boleh disebut zalim juga. InsyaAllah. Baik, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khassatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.